Okay, topic today pseudocode and flowchart. Okay, okay. Biasanya kita boleh plan. Kita guna buat plan sebelum kita buat program. Okay, sebelum kita buat program yang betul, buat coding, kita biasa buat planning dulu. Okay, jadi macam kita buat rumah. Sebelum kita buat rumah, biasa kita ada dia punya dia punya plan plan rumah. Siapa yang biasa dengan wiring, wireman, dia biasa nak pasang wire ni, dia pun dia buat planning dulu. Okay, dalam bentuk kertas, dalam bentuk place. Dah lah tu, habiskan lah tu cakap. Stop Okay, jadi sebelum kita buat program, kita akan represent, kita design sistem kita dalam bentuk gambar. Okay, dalam bentuk gambar. So dalam programming ada beberapa cara kita nak represent. Kita buat planning sebelum kita buat program. Antaranya yang kita akan tengok dua di sini. Untuk yang basic ni ada tiga. Yang pertama kita sebut sebagai procedure code. Okay. Yang kedua kita gunakan flowchart. Dan ketiga sebut sebagai NS chart. Jadi yang kita akan cover dalam semester ni, dalam syllabus kita hanya dua saja. Ini saja dua. So yang ini kita tak cover. Siapa nak study ni boleh check dekat internet. Okay, kita tengok apa tu procedure code. Okay. Okay, procedure code ni adalah short English. Okay, press English ataupun bahasa Melayu boleh. Okay. Yang mana dia akan explain dalam bentuk bahasa dalam bentuk bahasa algorithm ataupun logik pada program tersebut. Okay. Jadi kita gunakan bentuk bahasa yang manusia faham. Kalau dalam katakan semua programmer dalam tu Java, so dia boleh present dalam bentuk bahasa Jawa. Okay, sebab ni dalam bentuk bahasa yang biasa kita ni hari-hari. Kalau kita orang Melayu, kita bahasa Melayu boleh. Katalah kamu buat projek yang besar, kamu ada 10 orang dalam satu tim. Jadi sebelum buat projek, buat coding, biasa kita tulis dalam bentuk bahasa dulu, lebih kurang apa yang kita nak buat. Okay. Jadi kalau semua orang situ dalam tu Bugis, semua bahasa Bugis semua. Okay, senang cerita. Okay, jadi dalam tu ada algorithm dia, ada logik dia. Okay, algorithm ni logik dia, flow dia sebagainya. Jadi kita gambarkan dalam bentuk bahasa. Okay, dia punya antara dia punya panduan, kita tak boleh gunakan jangan gunakan keyword language berkenaan yang kita nak guna. Contohnya kita guna C. Okay, dalam C ada beberapa keyword. Okay, kita tak gunakan keyword tu. Kalau boleh elakkan guna keyword dalam menggambarkan program kita tu. Kemudian tak boleh juga gunakan simbol flowchart sebab kita akan lepas daripada bahasa ni, procedure code ni, kita akan convert dalam bentuk flowchart. So kalau boleh elakkan dalam procedure code proses ni daripada menggunakan flowchart simbol. Elakkan. Okey. Tapi kita boleh, kalau ada satu yang dibenarkan, kita gunakan tanda arrow anak panah tu kita boleh gunakan untuk gambarkan looping proses. Kemudian kita biasanya indentation. Buat indentation. Indentation apa indentation? Kita macam kemaskan bentuk paragraf Satu task satu paragraf indentation, kita indent. Okey. Kalau dalam programming indentation ni contoh int main. Okay, kalau gini kita biasa kita tak type program kita sebaris dengan ni kita tak buat macam ni terus, tak buat macam ni, kita tak buat macam ni. Biasa kita akan kesinikan sikit. Okay, kita biasa akan kesinikan sikit jarak kan, kita biasa saya tab kita akan tab ke sini. Okay, bila sampai ada if pula, sini pun kita akan indentkan sikit supaya kita begini. So ini is indentation. Kita buat indentation. So dalam procedure code pun biasa orang buat indentation.
dalam bentuk bahasa. Jadi dia akan apa, nampak kemas. Kita tahu ini part ni untuk buat task ni. Dan biasanya satu orang programmer sepatutnya daripada prosedur code ni dia boleh convert kepada program. Okey, dia ada dapat macam plan. Dia baca plan dan buat program. Betul tak? Sepatutnya macam itu. Sepatutnya. Okey. Okey, kenapa pentingnya prosedur code ni? Sebab dia akan save kita time. Save time kita ni bila kita masa kita buat development, construction, dan masa kita buat testing nanti. Okay, masa kita ni mula-mula memang kita susah sikit, lambat, tapi once kita ada kita punya planning, ada plan, senang kita nak buat development. Kita akan tengok nanti. Dan saya nak nanti masa mini project nanti, mini project tolong buat prosedur code dan juga kita punya apa algorithm nanti, apa flowchart. Okey, prosedur code. Okey, macam mana kita nak buat prosedur code? Biasa kita ada banyak task dalam satu program, so kita pecah-pecah kecil, pecahkan dalam bentuk task-task, kemudian kita gunakan kertas lah, tulis conteng dia. Okey. Biasa kita pecahkan daripada besar kepada kecil-kecil, sub-sub. Macam kita dapat projek yang besar, main contractor akan sub-sub pada apa sub company. Jadi sama juga, kalau kita ada projek ni besar, kita subkan dia. Buat dulu satu flowchart untuk task 1, then task 2, and then task 3. Siapkan flowchart dan kita combine kemudian. Okey. So dalam prosedur code pun sama, kita buat macam itu. Okey, dah habis prosedur code. Ini habis dah prosedur code, cerita prosedur code. Nanti akan contoh. Lepas daripada bentuk bahasa tadi, kita buat kita program planning untuk bahasa tu, bahasa Jawa kan, kita convertkan dalam bentuk chart, flow chart. Saya tengah rakam. Okay. So flow chart So ini simbol dia yang kita akan gunakan dalam kita represent program kita. Simbol-simbol. Okey, simbol ni ada banyak, tapi saya pilih beberapa saja. Antaranya saya ingat 6 ke? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Okey, ini adalah simbol permulaan. Mula. Ini simbol ni sebenarnya dia berkurang macam ni. Saya tak dapat simbol tu, saya buat macam ni. Okey. Berkurang macam ni. Dia macam telur bulat pun sikit macam ni. Okey. Dia beza dengan yang bawah ni. Ini betul-betul bulat. Okey, so ini untuk permulaan, begin dan juga end. Kalau kita mula, mesti start dengan ni, gambar kita tu. Dan mesti berakhir dengan gambar ni. Tapi di depan tu tulis start atau begin. Okey. Dan ataupun kita tulis end. Ataupun stop. Macam-macam lah istilah yang kita boleh guna. Yang kita bahasa Melayu pun boleh, tak kisah. Sebab ini kita plan, bukan buat coding. Coding tak boleh tukar bahasa. Okey. Okey, kemudian untuk apa-apa saja untuk display. Dalam kes kita printf, kita gunakan simbol, saya tahu apa nama dia ni. Okey. Ada tajam sikit. Belakang dia ada bulat. Okey, separuh bulat. Okey. So biasa printf saya guna simbol ni. Okey. Kemudian kalau input data, okey, input data segi 4 sengit ke kanan. Okey, nama bahasa Inggeris parallelogram. Susah nak sebut. So saya buat segi 4 ke kanan. So scanf, biasa kita gunakan tu scanf simbol ni. Okey. So ini adalah printf. Okey, yang ini adalah simbol printf. Biasanya scanf kita pakai yang ini, input. Okey. Tetapi ini penting. Kadang-kadang ada setengah buku dia gabungkan. Okey.
Dia gabungkan, maknanya dua-dua ni, yang ini adalah input dan output. Boleh jadi input, boleh jadi output. Jadi kalau ada setengah buku, dia gunakan simbol ni untuk even untuk printf dan juga scanf, sama. Okey, terpulanglah, kalau kamu nak gunakan ini, kamu guna boleh. Ini pun untuk bezakan input dengan output, biasa saya gunakan ini dengan ni. Okey. So, siapa yang buat ni pun untuk printf boleh, untuk scanf pun boleh. Dibenarkan. Okey, setengah buku gunakan ni. Kemudian, dalam kita nak buat keputusan, decision, logik, ada involve dengan logik. Contohnya if else. Kalau kita decision, nak buat pilihan, sama ada kita nak execute tidak, simbol yang kita gunakan yang tajam ni. Okey. Biasanya dia lepas daripada ini, kalau betul ini true, okey, dia akan ke bawah, ada simbol ni akan ke mana lah, kita tengok nanti macam mana. Tapi kalau false, dia ke mana? Dia mungkin ke sini. Okey, false, ataupun mungkin false kat sini. So nanti kita tengok logik dia macam mana. Tapi ini adalah simbol untuk decision. Contohnya if else, apa lagi while. While pun decision juga, sebab while true kan, selagi betul. It's actually decision juga. Decide untuk loop atau tidak. Okay. Next is process. Proses ni adalah any statement yang berakhir dengan semicolon ni. Okay, kita sebut sebagai statement. Selain daripada print and scanf tadi, kita gunakan proses. Contohnya untuk buat formula, A sama dengan X campur Y semicolon. So biasa kita gunakan simbol ni. Okay, simbol proses nama dia. Kita nak declare variable. Okay, maknanya selain daripada print and scanf, kita gunakan simbol ni. Okay. Okay, next is predefined process. Ini biasanya sebut sebagai function. Sama juga kotak tu, tapi dia ada tepi ni ada apa nama tu, bezakan dengan atas. So ini sebut nama biasanya function. Contohnya pow, POW, power kuasa 2 tu kan, power. Apa lagi? Square root. Okay. So biasanya kita gunakan predefined, yang dah ada siap, existing, dia exist dalam sistem tu, kita boleh gunakan dia. So kita gunakan simbol ni. Okay. Kemudian connector. Okay, saya kata tadi kita kadang-kadang pecahkan kita punya flowchart ataupun procedure code dalam task, ikut task, betul tak? So jadi selepas daripada procedure code, kita akan gambarkan bentuk flowchart. Jadi maknanya kita mungkin ada 5 task, tapi sebenarnya satu sistem. So macam mana kita nak gabungkan flowchart tu? Ini simbol dia. Okay, kita gabungkan. Dan biasa, contohlah kalau saya ada banyak, ini satu flowchart, satu sistem dalam ni. Di sini pun ada satu sistem, sebab ikut task. Kadang-kadang macam mana kita nak gabungkan di sini dengan di sini. Ini dia ada numbering biasanya. Ini simbol ya. Katakan di sini ada flowchart banyak ya. So ujung sini kita bagi nombor 3. So sini nombor 3. Ini understand maknanya ini sebenarnya dia connect. Okay, katakan kita ada 10 task. Jadi kita ada procedure code kan. Lepas tu kita ada 10 flowchart. So actually in one system. Jadi jangan gabung by using this connector. So bagi numbering 3 bertemu 3, mana dia connect lah tu. Okay. Kemudian satu lagi yang saya selalu berlaku adalah tak cukup kertas. Kita buat dalam bentuk kertas kan. Bila kita print tak cukup kertas, so kita kena buat ini dia punya ni. Kita nak sambung kertas, next kertas ni. Ini pun biasa saya buat numbering juga. Okay, tapi saya bezakan dengan number ni lah. Kalau ini saya bagai, ini mungkin saya pakai point 1.1 macam tu. Okay, 1.2. Jadi bila next paper, next page kertas lain-lain, kita bagi tahu 1.1, maknanya sambungan dia kertas sebelah tu. Carilah yang dengan kertas mana kita guna. Okay. Biasanya saya pernah tengok sampai ratus-ratus kertas untuk gambar untuk gambarkan projek yang kecil pun dah pakai kertas yang banyak. Akhirnya apa berlaku? Programmer tak suka gunakan sistem ni. Honestly lah, saya tahu kan juga.
Walaupun saya buat projek besar, sebab ini kertas tak banyak, tak cukup. Tapi bila buat testing dengan apa, ada problem pening. Sebab tak ada flowchart. Okey. Lepas tu bila orang tu berhenti dari satu company, tak ada flowchart, macam mana buat? Daripada awal saya tak tahu apa benda dia buat. Bila ada flowchart dia boleh sambung. Satu company dia ada 5 programmer. Tiba-tiba programmer 5 orang tarik diri, berhenti. Dia hire programmer baru. Kalau tak ada flowchart ni memang pening lah dia. Betul tak? Dia tak ada plan. Okey. Yang penting sekali, yang paling banyak kita guna adalah simbol flow. Ini adalah menggambarkan flow dia. Next flow. Okey, habis. Ada soalan tak ni? Okey, kita tengok contoh. Okey. Kita tengok contoh. Okey kelas, tengok contoh ni daripada 3 proses. Mula-mula saya buat procedure code. Kedua saya buat flowchart. Dan last kali saya buat program. Okey, ini memang biasa kita turutan dia. Okey, kita ada problem. Ini statement dia. Kita nak buat obtain, maknanya kita nak input daripada user 2 integer. Ini kita dapat bayangkan ini macam scanf. Kemudian kita akan print out, maknanya display sum of 2 number tadi. Okay, 2 number yang kita yang user enter nak campurkan. Kemudian kita nak display hasil dia. Okay, ini kita punya problem statement. Okay, kita biasanya problem statement ni kita akan ambil pada customer. Okay, kalau company kita akan pergi kepada customer, tanya dia apa kamu nak. Okay, kita pun catat. Nanti macam ini projek kamu nanti. Mungkin kamu kena pergi ke mana-mana, pergi masjid. Okay, saya nak solve problem masjid. Okay, bagi saya apa yang sebenarnya kamu nak ni. Okay, so ini problem statement. Jadi kemudian kita akan gambarkan dalam bentuk procedure code. Next ni. Okay, kita tengok procedure code dia. Okay, ni bahasa dia. Okay. Okay, prompt user. Ini procedure code. Tengok dalam bentuk bahasa yang senang. Kita minta user enter nama pertama, first integer. Betul tak? Okay, ini maknanya kita prompt saja. Kita bagi tahu dia, please enter first integer. Okay, kemudian kita obtain. Ini kita input. Yang ini prompt user, lagi sekali output. Betul? Yang ini lagi sekali input. So ada 2 output, ada 2 input. Kemudian next is first and second integer, kita tambahkan dia. Ini adalah proses. Dan kemudian kita store. Ini maknanya formula lah ya, formula. Kita store, maknanya kanan campur kiri, kanan selesaikan A campur B. Dapat result, kita store kepada kiri kan. Okay, kanan campur, 2 number A campur B yang belah kanan, selesaikan. Kemudian kita store sebelah kiri. Okay, itu maksud dia store tu. Actually this is formula ya, formula. Formula dikonsider sebagai proses juga. Okay. Dan last kali kita display output dia. Okay, display output. Just explain. Okay, hasil tambah A dan B ataupun X campur Y adalah itu saja. Okay. Okay, ini adalah procedure code. Okay, ini adalah procedure code. So kita tengok macam mana kita convertkan kepada bentuk bentuk program. Kita kena buat algoritma dia punya flowchart. Okey. Kita tengok macam mana kita buat flowchart sama-sama. Sebelum tu saya rasa saya kena display dulu simbol-simbol flowchart ya yang ada. Mana tadi? Okey, saya tangkap gambar boleh tak ni? Print screen.
Okey, kita ada panduan ni. Okey, kita punya flowchart ni. Okey. So, boleh tak saya gabungkan tadi ya? Mana tadi? Prosedur code. Saya nak dia letak sebelah-sebelah. Okay, this is our procedure code. Boleh paste ni tak? Okay, tak apa. Okay, kita tengok flowchart dia. Okay, this is the flowchart. Okay, this is the flowchart. Okay, ini adalah simbol mula. Ini adalah simbol akhir. Okay. Kalau gitu saya conteng kat sini lah. Senang. Okay. Okay, mula-mula ini simbol mula. Start. Okay, ataupun mula. Okay, kemudian kita prompt. Prompt ni adalah output. Simbol output dia macam tajam sikit, pensel lah. Okay. Okay, ini adalah prompt user. Kemudian input. Okay, kita input. Saya ingat sikit ni. Kemudian output lagi sekali. Sorry ya, cantik sangat tulisan ni. Okay, jangan lupa simbol ni. Ini dia flow Kemudian lagi adalah input scanf. Okay. Kemudian proses campur kan formula. So segi 4. Okay, ini adalah yang ini adalah proses dua-dua ni. Kita gabungkan sekali. Dia boleh gabung Okay, mana dua ni dah ada dalam ni. Okay. Last kali output pensel lagi. Yang mana ya? Tak ada, sebab tak ada involve dengan function. Kan yang ada dalam tu garis kan. Itu function. Dan last kali baru ada end. END Okay. Okay, kita tengok. Ini adalah prompt user. Biasa kita tulis dalam ni, kita tulis tapi tak boleh, tak muat ni. Enter first int, integer. Okay, bahasa jangan gunakan int sebab itu keyword dalam programming. Nama lengkap lah integer. Okay. Dalam ni get data. Okay, first integer, get first integer. Ini enter second integer. Ini get data integer. Okay, ini formula maknanya dua-dua ni kita masuk tu. Okay, maknanya kita boleh seolah-olah katakan dalam bentuk bahasa juga sebab ini adalah prosedur code, kita pindahkan ke sini. Kita boleh letak dalam ni sebenarnya semua. Okay, dan sekali kita display result dia. Okay, maknanya dua-dua ni kita gabungkan dalam satu ni, masuk dalam output ni. Okay, so ini turutan dia. Dan ini flowchart yang kita akan gunakan. Okay, jadi sekarang ni daripada prosedur code kita dah convert dalam kepada flowchart. Dan last kali kita kena buat program. Okay, kita boleh buat program. So macam mana buat program dia? Sebenarnya bagus kita dudukkan sebelah-sebelah semua, tiga-tiga ni.
kan, maknanya mula prosedur kod, uh, apa, flowchart, kemudian baru kita tengok program. Dalam satu page ni kita nampak clear, tapi tools tu tak ada kat sini. Saya dah set up dekat 418. Saya boleh tunjukkan tiga-tiga sekali dalam satu ni. Tak apa. Saya rasa saya kena tulis di whiteboard kot. Cuba on. Okey, ini kita prosedur kot. Kemudian kita pindah dalam bentuk flowchart. Last kali kita nak buat program. Okey. Of course kita kena ada standard punya body of programming language lah. Kalau C kita gunakan yang standard. Kalau Java dia different, ada language lain. Python, INT, main. Sebab kita akan gunakan PSMF, so kita akan include std. Okay, open and close. Okay, so siap. Dan sini ada return return 0 system cross. Dan ini biasa kita tak perlu buat flowchart pada input. Kita ignore sebab dia standard. Different programming language, different punya. Even dalam C mazhab lain-lain pun lain juga. So kita tak represent dalam bentuk flowchart. Kita ignore. Yang penting sekarang ni kita kena buat ikut gambar flowchart. Okay, mula-mula dia kata apa? From. Kan? So ada print F. Ada print F. Apa dia kata? Enter. First. Okay. Dalam kita biasanya kita buat idaman ni, masa kita buat prosedur code, kita tak dapat bayangkan tentang variable. Betul tak? Walaupun kita akan guna variable, jadi biasa kita ignore dalam kita punya variable saja. Kemudian lepas kita convert daripada flowchart pun tak ada variable. Okay. Kemudian baru kita nampak kita perlu variable. Betul nampak tak? Dalam kes ni variable apa? 3 variable. Betul? Okay. Jadi kita walaupun tak tulis sana, tapi kita kena tulis kat sini. INT K D kita result. Okay. Actually this is a process. Patutnya dia ada kotak, betul tak? Macam ini. Okay, mana nanti kamu boleh modify, tambah lagi di atas ni. Ada satu kotak. Apa dia? Saya buat warna merah. Ini datang kemudian, jadi kita buat merah. Kemudian apa lagi? Scan. Itu adalah input, simbol input. Persen D dan persen A. Okay. Scan. Satu paragraf, next paragraf. Apa dia? Print F. Kamu tengok, cuba bayangkan. Saya nak jauh sana tak nampak. Print F. Enter. Second. Okay. Dah sampai mana lagi tu? Sampai sini ya. Okay. Ini dah. So, ini adalah satu, dua, tiga. Okay, sekarang kat sini. Okay. It's a process proses tambah dan beri nilai kepada yang kiri. Okay, store. So just simply buat formula iaitu read log
ataupun ini. Okay, so yang ini mana kalau sini pun kita selesaikan soalan ni. Okay, last kali akan terblok lagi iaitu output. Betul? Maknanya kita kena explain. Biasanya kita bagi dia plainly print F. Okay, hasil tambah. Betul tak? Ini maksud dia terangkan hasil tambah persen D dan persen D adalah persen D nilai sama sini. Ini A, B, result. Okay, ini mazhab kita. So yang hitam ni adalah kita convert daripada flowchart. Okay, kita convert daripada flowchart. Nanti clear ya. Contoh. So ataupun saya kata tadi ini boleh jadi sama simbol ni. Saya gunakan ini dengan ini, ini boleh juga represent output. Ini untuk input. Simbol macam select kanan. Kita boleh gantikan simbol pencil ni dengan simbol ni. Boleh. Jadi bila boleh digabungkan, setengah ni digabung sekali. Scanner digabungkan. Sebab dia input output. Okay? Kalau dibaca mana-mana buku tengok dia jangan dia combine. Jadi dia macam ni sekali. Jadi macam ni. Ini pun sama sekali. Jadi ada dua saja sini. Okey, boleh jadi macam tu. Okey, bila satu orang dapat prosedur code, sepatutnya dia boleh convert ke flowchart dan boleh buat program. Okey, sebab ini urutan buat program. Ataupun ini sebagai nak belajar daripada sini convert kepada sini ke sini. Okay. Kalau balik orang baru buat boleh tak? Orang baru siap bangun besar baru buat plan. Okay. So learning purpose kita kena buat reverse. Okay. I think clear. Ini saya tak record lah sebab ni dia kamu catat yang ni, kalau yang sana sampai sana boleh. Saya dah record. Tapi yang answer ni tak dapat record. Dia kena ada video zoom kat sini. Ada kamera. Okey. Okey, ini adalah procedure code. Next is flowchart. Okey. Mungkin kita tak biasa dengan simbol. Nanti bila kita buat exercise banyak kita akan faham. Okey. Again di sini kita ada ini macam pensel lah. Biasa output adalah pensel. Output pensel, output pensel. Okey, input rectangular kanan sengit kanan. Input. Okey, saya tadi ada sebut tadi ini kita boleh gabung. Setengah-setengah buku dia gabung. Ini satu. Okey. Ini pun sekali. Maknanya boleh represent untuk output and input boleh guna yang simbol yang sama. Yang ini. Okey. Jadi kalau tengok buku reference kadang-kadang dia buat macam ni saya tengok dia buat gabung. Okey, okey. Ini adalah proses. Simbol proses, simbol output. Ini adalah kita punya penutup. Okey. Okey, ada contoh lain? Contoh. Okey, sekarang ni contoh kedua ni saya nak terbalikkan pula. Tapi actually learning purpose saya terbalikkan ni. Dalam real bukan kita buat dulu baru kita buat plan. Boleh jadi mini projek kamu nanti pun sama. Kamu buat program dulu baru kamu convert. Saya nak jawapan tiga-tiga. Mini projek kena ada procedure code, kena ada flowchart, baru ada source code pada saya. Kalau tiga-tiga ada, makna lengkap report tu. Okay, kalau tak ada, satu saya kuranglah markah itu je. Okay. Okay, sekarang ni saya ada masalah, saya ada output sini. Okay, saya ada output. Saya cuma nak convertkan daripada program kepada flowchart dan akhirnya kepada procedure code. Okey, kita tengok betul tak saya buat. Okey.
So sama ke? Pada lampu dah dia tak nampak ke? Okey, nampak tak? Dia tak buat declaration. Sana tak? Dia tak ada satu yang paling atas. Lepas start tak ada declaration. Okey. Biasa memang tak ada declaration, tapi saya convert terbalik jumpa. Okey, kalau daripada awal kita tak ada, kita tak tahu declare variable, tak, apa variable terlibat. Okey. So, okey. Okey, kalau saya gabungkan, saya tukarkan simbol ni menjadi simbol sama dengan ni, boleh juga. Maknanya gini. Okay, prompt user to enter any number, boleh juga. So bila dia benda ni sama, ini yang sama, so saya gabung saja biasanya. Input dan output kita boleh gabungkan. Jadi dia consider ni satu. Okay, input and output digabung sekali, boleh juga. Jadi kita punya flow jadi ringkas. Okay. Okay, next. Habis. Okay, kita tengok contoh lain. Saya ingat ada contoh lain tak? Okay, tadi kita involve dengan decision. Ada tak contoh lain? Okay, ini adalah loop, flow. Okay. Okay, ini next. Boleh turunkan tak? Turunkan tu atas. Okay, okay kelas. Ini adalah untuk dapatkan sum of 5 numbers. Sum of 5 numbers. Maknanya user akan masukkan 5 number, kemudian kita dapatkan sum, campurkan dia. Okay, kita campurkan dan dapatkan dia punya result. Okay, so ini adalah bentuk dia punya procedure code ya. Yang pertama, of course, kita kena ada variable dan kita beri nilai variable, iaitu sum. Ini kemudian kita ada counter sebab kita nak buat ulangan, count. Okay, ini adalah proses. So simbol dia adalah rectangular. Okay, so ini adalah yang pertama. Kemudian enter n. N ni mana yang user enter number lah, apa-apa number. Ini simbol input. Okay. Kemudian find sum. Mana kita ulangkan ini ulangan ya. Ini yang kita akan ulang. Kita enter, kemudian kalau dia lebih, lepas enter kita campurkan dia, iaitu sum tadi kosong tambah dengan yang user enter kali pertama ni. Katakan 5, sekarang sum jadi 5. Betul tak? Lepas tu counter pun kita tambah 1. Lepas tu kita test counter kita. Kalau dia counter tadi daripada kosong, of course loop yang pertama sini 1, sini true ya. Yes, sekarang perkataan yes pula. Okay, true ataupun yes. So dia ulang lagi, enter lagi nombor lain, kemudian dia campurkan. Tadi katakan 5, sekarang masuk 10 jadi 15. Okay, ini tambah lagi 1. So ni 2. Jadi proses ni berulang sampai sini jadi 5. Okay, daripada 0, 1, 2, 3, 4. So okay, true. Sekarang 5 lebih kecil 5, ni become false. Bila false, dia akan keluarkan output, display output dan stop. Itu maksud dia. Okay. So macam mana program kita?
Okay, saya buat MS Pen. Boleh kecil tak ni? Zoom out. Boleh? Okay. Okay, so kita buat program. Okay, biasanya mazhab kita ni include stdio.h integer main sini apa? System PAUS return. Okay, bagi nama apa? Apa-apalah. Okay. Okay, kita dah ada dia punya basic. Kita tengok kita punya algorithm tadi. Oh, tu nampak. Macam nak zoom? Zoom in. Nampak kot? Boleh? Boleh ya? So dia kata sum, declare variable dan beri nilai. Ada dua, itu sum and count. int sum, beri nilai kosong tu start. Okay, reset terus. int count sama dengan kosong. Okay, next enter n. Actually di sini ada dua proses, betul tak? Iaitu print and scan. Dia gabungkan, nampak tak? Yang ini ya, maksud saya yang ini, simbol ni. Actually dalam ni ada dua, satu enter printf, satu lagi scanf, betul tak? So dia boleh gabung ni kita gabung sekali. So printf apa dia? N. Jadi kena declare n dulu, betul tak? int n. Okay, enter n integer. Okay, scan f %d and %n. Okay, so kita test tengok boleh tak? Okay. Okay, perhatikan lah. Ini yang penting rasanya, sebab dia ada okay, ini sebenarnya di dalam loop dua-dua ni terletak dalam loop kita. Ini nampak atas simbol loop ni. Okay, ini dia pusing kan. So maknanya yang print and scanf di dalam loop. Okay, kita gunakan mungkin do while sebagainya. Saya pakai do while So sebenarnya kalau kita balik kepada program kita, ini sini ada do. Okay, ini sebut indentation saya indentkan dia. Dan kita tutup sini, kita pakai while WHILE. So ini condition dia. Okay, ini apa while ni? Nanti kita tengok, sebab dia tak habis lagi Okay, kita dapati kita ni dah buat yang enter n ni. Okay, kemudian dalam loop tu dia ada sum sama dengan sum campur n. Sum sama dengan sum campur n. Okay, di dalam loop. Kemudian count sama dengan count campur 1. Ini count plus plus lah. Tapi kalau tak faham count plus plus, boleh juga count sama dengan count tambah 1. Okay. Kemudian dalam ni dia kata if, ni condition dia, count lebih kecil daripada 5. So count lebih kecil, count lebih kecil daripada 5. Okay. Akhirnya dia pergi, kalau betul dia ulang benda sama, maknanya ini akan berulang. Enter number berulang sebanyak 5 kali. Sebab dia 0, 1, 2, 3, 4. Bila yang kelima dah count tu dia false. Kalau false dia apa? Dia kata print sum. Okay, jadi kita print je lah. Kalau false, print sum. Okay, sum is % di new line.
Ini apa? Sum. Itu maksud dia. Okay, kita compile dan kita build and run. Okay, dia minta 5 kali ya sepatutnya. Okay, katakan saya ambil sebarang number 2, 3, 1, 4. Berapa number dah? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dah sepatut 5. Dia dapat campurkan semua berapa? 12, 13, 14, 15 Okay. So dia tambahkan semua nilai yang kita enter tu. So ini adalah dia punya coding dia. Kalau kamu buat coding dalam bahasa lain boleh juga guna Java. Sekarang in the latest Python. Sekarang Google dengan Facebook language dia guna adalah Python. Okay, very powerful Belajar pun senang. Banyak boleh buat. Tapi tak tahu kenapa biar tak nak tukar lagi. Okay, always istiqamah nampak setia dengan bahasa tu. Okay, so this is kalau ini adalah kita convertkan daripada kita punya procedure code. Okay, kemudian kita daripada procedure code kita convert bentuk flowchart. Okay, dalam ni ada buat looping benda yang berulang. Okay, ini simbol berulang anak panah ke sini, ulang selagi betul. Kalau dah tak betul, no, ni makna false dia akan pergi next. So dia akan berulang selagi betul. Kalau infinite loop tak berhenti, dia pusing sini je. Okay, katakan tak, ini sentiasa betul yes. Yang kita buat jam hari tu kan. So dia berulang kat situ je. Jadi tak berhenti. Sampai bila-bila pun tak berhenti sebab tak boleh tukar pada kosong. The false. Okay. So this is the answer dia of this flowchart and procedure code. Okay. Boleh? Ada soalan? Okay, ini saya record. Mudah-mudahan dia tak hilang. Nah, hilang dah pula ni. Mana dia? Dah hilang tak? Okay, ada contoh lain tak? Okay, kita buat hello world. Ini juga adalah flowchart 10 kali. Saya display 10 kali. Tengok dia punya logarithm. Okay, tolong buat untuk saya. Dia punya kod saya boleh buat. Okay, saya dah buatkan kamu algorithm. Saya dah buatkan kamu procedure code. Kemudian saya dah buat flowchart. Kamu just convert pada program. Okay, try gunakan pensel sekejap. Tak payah pakai program. Nak tengok kepantasan kita. Okay, saya bagi masa berapa minit? 5 3:40.
most probably hari Selasa atau Rabu. Okay, bergantung pada kelulusan pihak berkuasa tempatan, kita akan buat quiz secara online. Okay, tapi dalam BMI online atau dalam BMI. Untuk itu kamu kena sediakan 3 perkara. Pertama, komputer sendiri, laptop. Kedua, internet sendiri, broadband, sewa ataupun handphone kamu enablekan jadi modem. Kalau Selcom dengan Maxis, saya ingat through SMS kita boleh aktifkan kita punya account jadi broadband. Okay. Kemudian yang ketiga, pastikan BB/Express kamu function, sebab kamu akan recordkan aktiviti kamu semua sepanjang exam. Okay, nanti lepas exam kamu akan hantar jawab, sebab soalan itu dalam bentuk online, kamu akan hantar BB kamu balik rumah, convert, lepas tu kamu upload kemudian dalam sistem saya. Okay, siapa tak hantar BB, kita tak baca dia punya jawapan yang dihantar awal. Ini adalah untuk keselamatan negara. Okay, sebab banyak berlaku. So kamu boleh balik rumah, proses convert kepada kemudian upload ke YouTube, kemudian link tu bagi saya kemudian. Okay. Tapi jawapan kamu yang masa exam tu dia akan tutup lepas habis exam, saya akan tutup terus. Okay, dapat jawapan? Okay, lebih 5 minit dah. Okay, tengok jawapan kamu dengan saya punya jawapan, bandingkan. Boleh? Okay, mazhab kita apa? Hash include stdio.h, lepas tu int main open close. Okay, lepas tu sini ada return 0 dengan sistem post. Okay, ini kita punya ni standard. Okay, saya gunakan red color. Okay, dia start mula-mula sekali dia initializekan counter int count kosong semicolon. Okay, kenapa counter nak kosong? Kalau tidak nanti jadi cacing nanti, campur Kemudian dia kata di dalam loop ni, ini semua dalam loop berpusing loop. Maksudnya printf hello ni, hello world ni dalam loop. So kita guna dalam case ni saya pasal gunakan do while dulu, sebab dia di print dulu baru dia test while kemudian. Ini while. So do buka tutup. Okay, sini adalah while. Okay, tengok apa dia punya ni, count count lebih kecil 10 Kalau kita mula sebagai 1 sini 9, sini semesti lebih kecil atau sama dengan 10. Okay, be careful sebab dia nak 10 kali loop semicolon. Okay, so kita punya do while kat sini nampak ni pasangan dia. Okay, di tengah-tengah tu ada hello world. So printf, saya gunakan color green, printf hello. Saya tutup awal-awal, tak cukup ruang. Okay, hello. Okay, kemudian count count sebenarnya plus pun boleh, sama ini count plus count benda tu sama, tapi dalam bentuk flowchart jangan guna plus ini tak standard, hanya pada C. Language lain pun ada yang sama, tapi ada language tak sama cara dia nak increment by 1 ni.
So saya tulis count plus plus, mana represent this one. Okay. Kemudian decision while. Actually kita punya decision adalah while di sini. While true, ulang. While true, ulang. While true, ulang. So kita punya tester condition adalah count. Sebab count ni dah bertambah 0, 1, 2. Setiap kali dia ulang, akan ulang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey lagi 10. Jadi false. Bila false dia akan pergi ke, dia keluar daripada loop tu pergi ke stop. Okey, bila true dia ulang. False dia akan pergi ke next step. Okey. Sama ke serupa? Jawapan you. You all. Sama ke serupa? Okay, good. Kalau sama, okay, good. Okay, so rasanya itu saja kot untuk kita punya lecture hari ini. Okay, so sebagai ulang tayang, sekarang ni baru mungkin nampak apa dia procedure code ni. Okay, so procedure code ni adalah bahasa, okay, untuk menggambarkan logik program kita. Okay, procedure code ni adalah bahasa. Okay, okay, before that kita boleh gambarkan program kita dalam bentuk flowchart ataupun procedure code ataupun NS chart. Okay, saya tunjukkan dua saja tadi. Okay, hanya procedure code, kemudian flowchart. Last kali baru kita buat program. So this something like similar to planning lah, macam architect. Betul tak? Kita plan dulu. Kita ambil problem statement daripada customer, kemudian kita buat flowchart, procedure code. Lepas tu buat dalam bentuk flowchart, baru kita buat program. Okay, simpan flowchart tu kalau projek itu setahun. Setahun okey, dia ada projek sampai belas tahun ya. Kawan saya kerja dekat company Jerman, tak pernah berhenti projek itu. Sambung. Dia oil and gas system. Okey, company Jerman. Untuk Shell, untuk Petronas, diorang buat sistem computerized. So dia kena ada architect dalam tu. Architect ni yang buat flowchart ni. Okay, architect programmer. Bukan yang coding satu group, tapi dalam tu ada yang designer. So kita designer akan buat procedure code dan juga flowchart. Okay, jadi flowchart, procedure code adalah just bahasa saja. Okay, bahasa yang kita faham, bahasa biasa tapi ringkas, yang akan terangkan tentang task, okay, dia algorithm dia logik dia. Okay, kemudian elakkan gunakan keyword yang ada pada language yang kita akan guna nanti. Satu. Kedua, elakkan menggunakan simbol yang akan kita guna dalam bentuk flowchart nanti. Dalam procedure code kita ni elakkan menggunakan C punya keyword dan juga atau flowchart punya simbol, jangan gunakan dalam procedure code. Itu panduan. Kemudian kalau nak kemas, kita buat indentation. Biasanya setiap task kita buat satu indentation. Okay, kita indentkan dia. Ini biasa projek besar-besar kena buat indentation. Tadi tak ada indentation sebab dia simple saja. Okay. Kemudian sepatutnya daripada procedure code, programmer ni dia boleh tak directly buat program? Boleh. Okay, tapi better to convert to flowchart dulu. Lepas tu baru kita boleh buat coding. Okay, saya rasa itu lebih selamat. Sebab kalau simple okay, tapi kalau bila kompleks, bila buat scientific punya sistem memang very important punya prosedur, flowchart especially. Kena ada flowchart tu. Kalau tidak, kamu tak tahu error nanti berlaku. Okay, flowchart ni very important to next subject. Untuk microprocessor subject, dia akan buat flowchart, kemudian buat C program. Untuk buat interfacing dekat printer port ataupun COM port sebagainya, dia nak trigger hardware. Okay, dia ada algorithm dia. Jadi kamu kena buat procedure code, ask user to push button. Macam itulah. Kan? Ada 3 button, push button number 1.
Lepas tu program kita buat apa. Jadi kita buat procedure code, and then kita buat algorithm, kemudian kita buat C program untuk hidupkan lampu 3 lampu. Okay, katakan contoh. So procedure code is a language, short. Kemudian penting sebab akan save your time lah. Okay, money pun sama. Okay, kita pecahkan kepada, kalau projek itu besar, kecil-kecil yang task-task, dan buat satu task, satu flowchart. Atau satu task, satu procedure code dan satu flowchart. Okay, ini simbol dia. Kalau tak ingat tadi, saya saja nak ulang. Ini permulaan. Ini yang mula, dan inilah yang akhir. Just tulis di sini start, ataupun begin, ataupun end. Mana-mana bahasa, mula boleh, akhir boleh. Kemudian untuk output, gunakan simbol tadi, bagus juga istilah dia, pencil. Okay, sebab dia tulis, nampak output. Ataupun kamu gunakan printf pun boleh guna ini juga, tak kisah. Okay, tetapi untuk input boleh guna ini, tapi tak boleh guna ini. Input jangan terbalikkan. Input hanya satu ni saya boleh. Okay, setakat saya baca buku, okay, ini input, tak pernah orang tukar input yang gunakan ini, sebab ini pencil. Pencil adalah output, tulis. Kemudian untuk decision, keputusan, sama ada gunakan if else ataupun while atau do while. Switch, kita kena gunakan simbol ni. Okay. Kemudian proses, contohnya formula. Apa lagi? Declare variable. Apa lagi? Yang ada declare variable, formula, itu sajalah, kan? Kemudian apa-apa selain daripada itu, kalau ada, kita gunakan rectangular. Okay, kita akan gunakan simbol ni. Ni disebut sebagai proses. Dan kalau dalam tu ada yang gunakan function yang dah siap, okay, dah define, selain daripada print, scanf, contohnya square root. So simbol ni kita guna square root. Square root is a function yang dah define dalam tu. Okay. Kemudian saya ada sebut tadi tentang kita akan pecahkan kalau projek itu besar kepada task-task. Jadi kita nak connect dia, kita gunakan simbol connector ni dan beri numbering dia. Kalau kita ada banyak flowchart lah, tiba-tiba datang flowchart, kita tengok nombor 3 sini, kita tahu apa dalam ni, tak kisahlah, ini kumpulan lain buat ni. Okay, lepas tu ada keluar lagi satu, sini 3 juga. Okay, kumpulan lain yang buat ni. Okay, dari sini kita nampak 3 juga. So kita boleh gabungkan, ni sebenarnya dia connected each other. Okay, so number tu menggambarkan dia connect each other. Cuma kita dah pindahkan tempat, dah kita subkan kepada company lain. Okay. Kemudian kalau isu dengan paper, kalau kita nak print tak muat, kita buat simbol ni lah. Ini maknanya ujung page habis lah, kat bawah tu. Okay. So next nanti kita terbalikkan saja dengan mengarah ke atas. Maknanya ada sambungan ke atas ni, kat sebelah depan ni. Kalau page yang bawah ni tunjuk ke atas. Okay, kalau yang ni ke bawah, last kali ini tunjuk ke bawah. So, ini yang paling banyak kita guna, simbol flow dia. Okay. Okay, tadi ini adalah procedure code untuk tambahkan 2 integer. Minta user enter. Okay, just ini bentuk procedure code. Okay, bahasa yang senang kita faham, ringkas, padat. Kemudian ini flowchart dia. Okay. Dan last kali ada program dia, tapi dia tak tunjuk sini. Okay, sebab saya tunjuk sini tadi, saya dah padam ya. Okay. Yang ini pula contoh yang berikut ni, saya saja nak terbalikkan for learning purpose, saya terbalikkan. Mana daripada program ni convert kepada flowchart dan procedure code. Sepatutnya daripada, kalau terbalikkan lagi, daripada procedure code, flowchart, dia sama dengan program ni. Okey, ada isu kadang-kadang, okey, saya ada experience. Bila satu company dia nak tukar language dia. Okey. Satu company dia ada problem, saya pernah satu company, dia ada problem, dia sistem dia nak tukar language, sebab language tu dia hang saja dia kata. Okey, dia pakai Java dia kena pakai super user computer. Sebab dia perlu processing yang tinggi ya. Jadi sekarang ni dia nak convertkan kepada yang processing yang tak perlu besar. Jadi apa kena buat? Kita dah ada source code macam ni.
Yang kes saya lagi dia daripada .exe saya convert dia kepada .obj kepada .java. Okey, kes Java. Okey. Lepas tu saya nampak Java, saya kena convert kepada procedure code. Nampak tak? Lepas tu pergi algorithm flowchart tadi. Last kali baru pergi ke C. Maknanya kita reverse. Saya dapat program Java dalam bentuk executable Java. Saya convert kepada, ceritanya saya convert kepada flowchart. Okey. Saya tinggalkan yang dua level tadi. Kemudian saya convert kepada procedure code. Okey. Dengan flowchart yang sama ni, kalau tak procedure code tak apa. Flowchart yang penting, kita boleh buat program, apa-apa program lain boleh. Java boleh, C, Python. Sebab yang penting algorithm tu betul, sama output dia. Okey. So ada masa kita perlukan untuk buat reverse. Mudah-mudahan keluar exam tu. Okey, this is a flowchart dia. Dia terbalikkan flowchart dia. Okey, itu saja. Okey, ada soalan? Okey, untuk pengetahuan, mini projek kamu kena buat procedure code, flowchart dan source code. Source code bagi saya .exe jual pada siapa-siapa. Sebab kamu dah markah jualan Okey. So maknanya kamu kena buat procedure code untuk gambarkan kamu punya program kamu, kemudian buat flowchart. Dia set flowchart, buat C program, tak ada error, dapat exe file. .c bagi saya, .exe kamu jual pada siapa-siapa. Bagi markah, saya akan bagi kamu ambil receipt, tunjuk saya jual bukti jualan. Saya bagi markah. Okey. Oh ada alhamdulillah.